media panduan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dalam masa yang terdekat. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham, Menteri Kesihatan Malaysia, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya ingin memaklumkan bahawa jumlah pendaftaran sehingga hari ini adalah 7,906,913 orang dan ini merupakan 32.6% daripada populasi atas 18 tahun. Bilangan yang telah menerima dos sekurang-kurangnya 1 dos adalah sebanyak 514,036, manakala yang telah lengkap vaksinasi 2 dos adalah 287,737. Bilangan dos yang telah pun kita bagi keseluruhan adalah 801,773. Bagi bilangan vaksinasi di peringkat negeri, Selangor adalah yang tertinggi, jumlah keseluruhan dos 106,660. Manakala negeri Perak 81,171, Sarawak 80,879, Sabah 73,125 dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 71,562. Negeri paling tertinggi pendaftaran adalah wilayah Persekutuan Putrajaya yang telah mencapai rasio sebanyak 89%. Tahniah kepada Putrajaya, hampir 90% daripada penduduk Putrajaya telah daftar untuk menerima vaksin. Ya. Diikuti dengan negeri Selangor 45%, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 44%, Pulau Pinang 90% dan Negeri Sembilan 39%. Manakala negeri paling rendah pendaftaran adalah Negeri Sabah 12%, Kelantan 20%, Pahang 26%, Terengganu 26% dan Kedah 27%. Jadi banyak tumpuan akan kita beri kepada kelima-lima negeri ini dalam tempoh masa terdekat untuk meningkatkan kadar pendaftaran di negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Sehingga hari ini, daripada jumlah pendaftaran yang kita telah terima, pecahan untuk fasa 2 adalah seperti berikut. Jumlah pendaftaran untuk fasa 2, khususnya golongan warga emas berusia 60 tahun ke atas, golongan yang mempunyai comorbidity dan juga golongan OKU. Ini data yang kita minta dalam pendaftaran. Ya. Apabila dah ditapis dan disaring maklumat tersebut, saya ingin umumkan bahawa setakat hari ini jumlah pendaftaran untuk fasa 2 kumpulan yang layak mengikut kategori yang saya sebutkan tadi adalah 2,344,621. Daripada jumlah tersebut, warga emas yang telah pun berdaftar adalah seramai 1,229,855. Jumlah individu yang mempunyai comorbidity yang telah daftar adalah seramai 1,741,935. Kita bersedia untuk memulakan fasa 2 pada bulan ini seperti yang dimaklumkan, iaitu pada 19 hari bulan April. Negeri-negeri yang akan mula fasa 2 pada 19 hari bulan April adalah negeri Kedah, negeri Melaka, negeri Pahang, negeri Pulau Pinang, negeri Sabah, negeri Sarawak, negeri Terengganu dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Dan negeri-negeri lain akan mula selepas 19 hari bulan April, beberapa hari selepas 19 hari bulan April. Saya ingin memaklumkan bahawa temu janji ataupun janji temu yang telah pun kita
sediakan untuk golongan fasa kedua ini akan mula dihantar mulai hari ini melalui aplikasi MySejahtera. Mulai hari ini, temu janji ataupun dalam bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, janji temu ataupun appointment akan dihantar melalui aplikasi MySejahtera bermula pada hari ini. Ya, dan kita akan hantar notifikasi sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh temu janji ataupun janji temu. Kita akan hantar peringatan reminder kepada penerima vaksin 3 hari sebelum hari janji temu dan 1 hari sebelum hari janji temu melalui SMS dan juga panggilan daripada call center. 14 hari adalah notifikasi berkenaan dengan tarikh janji temu. Peringatan pertama 3 hari sebelum, peringatan kedua 1 hari sebelum tempoh ataupun hari janji temu. Dan kehadiran ini adalah kehadiran yang diwajibkan sebab kita telah pun buat satu perancangan yang rapi untuk menghantar vaksin kepada setiap PPV. Dan kita harap orang ramai akan hadir pada masa dan juga hari dan tempat janji temu yang telah pun kita tetapkan. Orang ramai akan menerima option untuk setuju ataupun tidak hadir apabila appointment diberikan kepada mereka. Apabila mereka jawab mereka akan hadir, maka kita harap bahawa mereka betul-betul hadir. Kerana kalau tidak, vaksin itu akan dibazirkan. Sebab orang tak cukup di PPV nanti dan terlebih vaksin itu bila dah keluar daripada peti sejuk tidak boleh dimasukkan balik. Ya, jadi bila orang ramai tekan mereka akan hadir, ini adalah aku janji bahawa mereka akan hadir untuk sesi vaksinasi mereka. Selain daripada itu, saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada Kementerian KASA atas program Lestari Pusat Pemberian Vaksin yang telah pun diumumkan tadi, dan ini adalah komitmen daripada Kementerian Kesihatan dan semua dalam kerajaan Malaysia untuk memastikan bahawa program imunisasi kita adalah program yang hijau dengan kita menjaga sisa-sisa klinikal, sisa-sisa pepejal yang lain dan juga mengurus PPV ini mengikut amalan kelestarian yang terbaik. Terima kasih, saya serah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham, Menteri Kesihatan. Ya, terima kasih Yang Berhormat YB Khairi Jamaluddin. Saya ada 2 perkara yang nak dimaklumkan. Pertama sekali untuk makluman, didapati kluster yang melibatkan sektor pendidikan telah menunjukkan peningkatan di masa ini. Kluster ini kebanyakan dikaitkan dengan jangkitan disebabkan oleh rakan sekerja dan kontak sosial. Apabila terdapat kes positif dilaporkan kepada pejabat kesihatan daerah di sektor pendidikan, sama ada melibatkan kalangan anak murid, guru, pekerja di sekolah, pasukan kesihatan akan digerakkan untuk membuat siasatan kes atau kluster, pengesanan kes dan kontak, menyelia pihak sekolah dalam menjalankan pembersihan dan disinfeksi. Pihak pejabat kesihatan daerah akan membuat risk assessment ataupun penilaian risiko dan juga health assessment ataupun penilaian kesihatan secara menyeluruh bagi memastikan pengurusan kes dan kluster dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Sehubungan dengan itu, untuk tujuan menjalankan langkah-langkah pencegahan dan kawalan tersebut, pihak pegawai kesihatan daerah akan menasihatkan pihak pengurusan sekolah-sekolah untuk menutup sementara sama ada kelas yang terlibat dengan kes positif atau menutup sekolah bergantung kepada penilaian yang dijalankan. Sekiranya langkah-langkah tersebut selesai dijalankan, kelas atau sekolah tersebut bolehlah dibuka semula
di kawasan-kawasan yang dikatakan mempunyai jangkitan COVID-19. Saya juga ingin menasihatkan betapa pentingnya pemantauan berterusan oleh pihak pengurusan sekolah agar memastikan pematuhan SOP dan norma-norma baru hendaklah diamalkan oleh setiap guru, murid-murid sekolah, pekerja-pekerja di sekolah, pengawal keselamatan di kantin sekolah. Pematuhan SOP dan amalan norma baru bukan hanya perlu dilakukan di sekolah, sektor pendidikan, tetapi juga semasa berada di luar sekolah, dalam komuniti dan lain-lain. Semasa dikemas kini hingga 4 April, kita ingin menyatakan bahawa setakat 4 April daripada 159 daerah yang kita ada kes COVID-19, setakat ini 9 daerah di Semenanjung telah pun ditukar kepada hijau, iaitu Hulu Perak, di Perak dan Kampar. Di Jelebu Negeri Sembilan, Kedah, Langkawi, Bandar Baru, Sik dan Yan. Di Pahang, Cameron Highland. Untuk Sarawak, 7 daerah telah pun dikategorikan sebagai hijau, iaitu daerah Lundu, Simunjan, Pusa, Asajaya, Dalat, Daro dan Kabung. Untuk di Sabah, alhamdulillah sudah ada peningkatan kes ataupun peningkatan kawasan-kawasan yang hijau daripada 27 daerah. Kita dapati 5 daerah sudah tukar kepada kawasan hijau, iaitu Ranau, Pintas, Kuala Penyu, Tonggot dan juga Telupit. Ini menjadikan keseluruhan 21 daerah kawasan hijau dalam negara daripada 159 daerah. Dan kebimbangan kita di masa ini ialah apabila kita dapati bahawa di saat ini kita perlu melihat kepada unjuran kes yang boleh kita kawal, tetapi kebelakangan ini kes-kes yang dilaporkan seperti semalam 1349, sebelum tu 1638 dan juga 2 bulan 1294. Kita fokus R dekat di negara kita ialah kepada 0.8. Kalau kita dapat atasi perkara ini, bermakna kita dapat mengawal kes-kes ataupun wabaknya dengan baik. Sekiranya kita masih lagi belum dapat mengawal, kebimbangan kita ialah R akan pergi kepada 1.2, di mana kaedah pembendungan dan juga pengawalan selain pada vaksinasi perlu ditingkatkan. Untuk itu, saya ingin mengajak supaya kluster-kluster yang telah pun dikatakan meningkat sejak hari ini selain daripada kluster tempat kerja, iaitu kluster pendidikan dan juga kluster yang berkaitan dengan komuniti. Ada di antara jangkitan-jangkitan di sekolah melibatkan guru-guru, di mana guru-guru mendapat jangkitan di komuniti dan bawa ke sekolah. Sebab itu kita perlu bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelajaran Malaysia, yang mana pihak pejabat kesihatan daerah akan menasihatkan sekolah-sekolah ataupun pejabat kesihatan, pejabat pendidikan daerah untuk mengadakan risk assessment ataupun penilaian risiko sebelum tindakan dilaksanakan. Itu saja daripada saya. Yang waktu emas dan juga fasa kedua tu berapa ni yang disebutkan berapa ratus tu dengan berapa ratus actually yang dah bersedia untuk dapat vaksin fasa kedua? Ya, berapa ratus secara total? Oh, secara total daripada yang layak untuk fasa kedua. ya. Okey. 9.4 million. Jadi sasaran kita adalah 9 juta. 9 juta untuk fasa kedua. Jadi masa ni kita dapati bahawa pendaftaran kita adalah 2.3%, ya. Jadi kita sekarang ni berada pada paras 25% daripada sasaran kita berdasarkan kepada pendaftaran.
25%. I just add in setakat semalam Bobby. Untuk yang berumur 60 tahun ke atas yang mendaftar melalui MySejahtera dan pelbagai ialah 15.2%. Untuk yang mempunyai penyakit komorbid 21.5% yang mendaftar dalam MySejahtera out of 9.4 million fasa 2 ya. Okay, Assalamualaikum YB, Datuk Sri. Soalan pertama saya, fasa 2 program imunisasi ni bermula 17 April atau 19 April? Ya, sebab sebelum ni disebut 17 April. Dan soalan kedua, mengapa ada negeri yang lewat melaksanakan fasa kedua? Dan pada Datuk Syed Faham, berapa kluster pendidikan telah dikenal pasti setakat ini? Dan soalan terakhir saya, setakat ini berapa jumlah botol vaksin yang telah dipulangkan semula kepada syarikat pembekal? Dan apakah punca kepada pemulangan vaksin tersebut? Adakah kerana telah tamat tempoh atau masalah pembungkusan? Terima kasih. Okey, Yang Berhormat Khairi Jamaluddin telah maklumkan fasa 2 akan diawalkan pada 19 of April. Tetapi untuk 17 April kita nak beri vaksinasi kepada vaksinator ya. Mereka yang akan memvaksin, mereka yang akan dapat vaksin pada seawal 19 of April. Jadi vaksinator ini perlu divaksin awal. Ada yang tertinggal sebelum ini. Jadi kita akan beri mereka vaksin seawal 17 April untuk Dan kluster tadi. kluster pendidikan sejak untuk bulan 3 ada 20, daripada bulan 3 sampai 4 akhir bulan ada 20 kluster pendidikan diumumkan Dan kluster yang menunjukkan jumlah yang tertinggi adalah kluster Paluh Rambai iaitu di Kelantan, Kota Baru Bacok yang berlaku pada 25 bulan 3 di mana melibatkan guru-guru daripada berbagai sekolah Sekolah Kebangsaan Seri Ketereh, Sekolah Kebangsaan Cengal Ketereh, Sekolah Kebangsaan Pangkal Kalong, Sekolah Kebangsaan Kok Lanas, Sekolah Menengah Kok Lanas dan UiTM Kota Baru. Yang ini kluster yang paling ramai jangkitan COVID-19 di sektor pendidikan. Dan juga kluster Jalan Xavier School Kenya iaitu 31 bulan 3 iaitu di Petaling Jaya Shah Alam di mana melibatkan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil di Shah Alam dan juga sekolah berdekatan iaitu sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil RRI yang sebelum itu ialah Sekolah Kebangsaan Tamil Sungai Renggam di tempat yang sama juga. Iaitu kluster yang telah direkodkan dalam pendidikan sejak bulan 3 iaitu 25 bulan 3 hinggalah 4 bulan 4. Sebelum tu ada kluster-kluster juga yang direkodkan berlaku di Johor, Sabah, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Sarawak Terima kasih. Untuk permulaan fasa 2, Dr. Adam dah jelaskan berdasarkan kepada tarikh yang kita berikan tadi. Berkenaan dengan soalan kenapa ada negeri yang mula lewat sedikit, dia lewat beberapa hari saja. Ini lebih kepada persediaan pusat pemberian vaksin, penghantaran vaksin dan juga persediaan staf kesihatan untuk mengendalikan fasa 2. Jadi kalau lewat pun tidaklah lewat sangat, ada yang mula 22 hari bulan, ada yang mula 26 hari bulan. Jadi ini lebih kepada persediaan di lapangan. Untuk vaksin yang telah dipulangkan, 585 berbuli ataupun vial telah pun ditolak disebabkan masalah penyimpanan suhu sewaktu penghantaran dan telah pun ditolak balik kepada pihak Pfizer. Manakala 8 berbuli telah pun tidak dapat digunakan disebabkan masalah penyimpanan suhu sewaktu penghantaran di dalam negara kita. Jadi secara keseluruhannya 593 berbuli Pfizer yang telah kita tolak ataupun yang telah kita tak dapat digunakan. Jadi kena kali 6 lah nak dapat jumlah dosnya. Dan botol yang dipulangkan kita botol Pfizer BioNTech kita tak pulangkan kepada mana-mana pihak. Kita di KKM menyimpan botol-botol tersebut di tempat yang selamat kerana botol-botol vaksin BioNTech tersebut
semasa dia hantar, yang kita pulang cuma dia punya shipment apa tu dia panggil? Thermal shipper saja kita pulangkan. The rest botol yang kita dia panggil vial lah, tak panggil botol, panggil vial, VIAL, yang kita simpan untuk pastikan bahawa dia selamat, tidak diperolehi oleh mana-mana pihak yang berkepentingan tertentu kelak. Kalau tidak ada apa-apa lagi di sini, kita pergi pula kepada soalan atas talian. Good afternoon, YB and Datuk Sri. This is Ashwita from Code Blue. I have 3 questions. My first question is to YB Khairi. For states which finish up their vaccine stocks quickly, such as Perak, can they immediately get their next stock or will they have to wait? How are the vaccines distributed according to the states? And the next ones are for Datuk Sri Adam. Is MOH anticipating a 4th wave of COVID-19 to hit Malaysia because the RT nationwide is more than 1 and also in certain states like Perak, Labuan, Pahang and Putrajaya is also high? And the second one for Datuk Sri Adam is how many GPs, private doctors and private dentists have received at least the first dose of the vaccine, because many said that they have yet to even get the first dose. Thank you so much. Okay, I respond question berkenaan dengan 4th wave. R value kita telah direkodkan melebihi 1 bermula 2 hari lepas. Keberengkalian untuk kita berhadapan dengan gelombang keempat, negara kita bergantung penuh kepada pembukaan sepadan. Kita telah merekodkan varian daripada South Africa, ada 9 kes dalam negara. Kita telah buat jujukan genom ataupun virus sequencing, genome sequencing. Walaupun mereka yang 9 kes ini terkawal dan mereka dirawat serta di kuarantin. Dan setakat ini dari kes-kes yang kita dapati import kes harian ke dalam negara, kita terus membuat pemantauan dan juga pengasingan sekiranya mereka positif bila dikesan di pintu masuk antarabangsa. Kes yang ketara ialah di Labuan, di mana Labuan merupakan sektor industri yang melibatkan ramai warga asing, terutama sekali di rig pelantar minyak dan juga di loji-loji Petronas di Labuan, yang mana kes yang berlaku baru ni iaitu kluster Pulau Ino, yang mana melibatkan pelbagai bangsa daripada berbagai negara. Untuk itu kita cepat membuat saringan pengasingan dan kita cepat membuat kontak rapat, pengesanan kontak rapat dengan individu yang rapat ataupun terkena COVID-19. Untuk kita berhadapan dengan gelombang ketiga seperti yang kita unjurkan, kemampuan kita selain pada memberi vaksinasi, kita juga melihat kepada bagaimana pematuhan kepada SOP yang berterusan di kalangan masyarakat serta kemampuan kita untuk memastikan bahawa aktiviti yang melibatkan rentas negeri ataupun daerah dapat diminimumkan, dan untuk itu kita boleh mengurangkan risiko jangkitan di tempat-tempat ataupun preferable tempat yang mana boleh mencetuskan wabak ataupun outbreak di lokasi-lokasi yang kita sentiasa pantau setakat ini. 75,944 iaitu 14.7% private medical practitioner, frontliners, doktor, dentist dan others lah. Manakala daripada 287,737 yang dah menerima second dose yang dimaklumkan oleh Menteri Mosti, 18,022 mereka daripada doktor, dentist, GP telah menerima second dose. Dan saya telah pun mengarahkan semua state health director untuk pastikan ke semua private medical practitioner yang telah pun menghantar nama dapat diterima, dapat menerima complete dose by end of April 2021. Terima kasih. Saya ingin tambah sedikit kepada jawapan Yang Berhormat Menteri. Pagi tadi CITF dalam mesyuarat CITF atas arahan Yang Berhormat Menteri Kesihatan seperti mana yang disebutkan tadi juga, kita telah melihat kepada
golongan medical frontliners yang masih belum lagi diberi vaksinasi. Dan laporan yang telah pun CITF terima daripada pengarah kesihatan negeri adalah bahawa ada 62,837 frontliners, medical frontliners, petugas barisan hadapan kesihatan yang masih belum menerima vaksinasi mereka. Dan ini terdiri daripada anggota kesihatan perubatan daripada fasiliti kerajaan dan swasta, private dentist, farmasi community, makmal kesihatan swasta, hospice, ambulans swasta, pusat hemodialisis dan pusat-pusat palliative care. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Menteri tadi, arahan adalah supaya mereka ini diberi keutamaan untuk diberikan vaksinasi mereka dalam bulan April untuk kita selesaikan fasa pertama. Soalan daripada Code Blue berkenaan dengan bekalan vaksin, saya ingin umumkan bahawa sebenarnya kita tidak ada apa-apa masalah dari segi penghantaran, cuma ia dijadualkan sahaja. Between the 8th to the 10th of April, we will be receiving 177,840 doses of the Pfizer vaccine, of which, since the question was specific to the state of Perak, we will be sending 10,530 doses on the 8th of April to Perak, and subsequently on the 9th of April and the 10th of April when subsequent deliveries are made. 4,680 will go to Hospital Taiping, which is a pusat simpanan vaksin. 3,510 will go to Hospital Raja Permaisuri Bainon in Ipoh, and a further 2,340 will be sent to Hospital Angkatan Tentera Pengkalan TLDM in Lumut. Yeah, I hope that clarifies it. We have seen the vaccine game plan that in the first month of implementing it. You have had to change a few things around. I mean, bringing forward phase 3 because of the low sign-ups and all that. So, I mean, there's been acknowledged by the Prime Minister itself that it's a bit of a problem right now. But at what point do you see it becoming like a bigger issue of us not, or actually threatening our herd immunity goals? And at what point do you feel like a more drastic sort of set of actions or drastic set of policies need to be made? I mean, do we see at any point we need to change from being a voluntary thing to a more mandatory thing, at least for certain high-risk groups and things like that? Yeah, that's it. I would say we will have to reassess the level of registration in July of this year. And I say July because at the moment, supplies, demand is more than supply. Supply schedule is still gradual at this point in time. But the delivery schedule is set to increase tremendously in July. And if we see that supply overtakes demand, and that will start in around about July and August when we have millions of doses coming on a monthly basis, then we will consider some further options in trying to increase the registration. But for now, I think we are okay to continue to encourage people to sign up voluntarily and to continue to register voluntarily. But at some point, you're right, and I'm thinking it's going to be around about July, we will have to revisit the policy. Yeah. Okay. Next question. Two more questions. Hello. Yep. Hello. Hello. Yeah, Martin here from the Star. Yeah, Martin. Yeah, I want to know, PM has suggested a few days ago that those who have taken their second vaccination may be allowed to travel interstate. Is this being considered? And how will this be implemented? For example, using the MySejahtera app as a certificate of proof of vaccination? Yeah, let me answer that question. Ya, Yang Amat Okay. Berhormat Perdana Menteri telah pun menyatakan bahawa beliau telah membawa perkara ini ke mesyuarat sidang khas MKN beberapa hari yang lepas. Kita telah melihat bahawa cadangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memastikan insentif kepada program vaksinasi ini dengan
membenarkan mereka yang completed 2 dos untuk travel lebih mudah interstate ataupun interdistrict. Walaupun dapatan daripada CDC dan WHO masih lagi kita sedang peralusi dan kita belum terima concrete evidence of kebenaran untuk membenarkan mereka yang dah completed second dose di mana telah mencapai immunity untuk dibenarkan merentas daerah ataupun negara. Walau bagaimanapun sidang khas MKN telah mencapai persetujuan untuk membawa perkara ini secepat mungkin supaya boleh diputuskan dan kita akan masuk ke fasa kedua tak lama lagi. Walau bagaimanapun saya ingin maklumkan bahawa dalam fasa pertama ini kebanyakan atau ramai daripada yang menerima vaksin merupakan frontliners. Mereka memang bergerak, memang telah pun boleh bergerak daripada tempat-tempat kerja atau interstate, dan mereka yang berada dalam fasa 1 ini kebenaran untuk mereka bekerja dan juga merentas daerah dan negeri memang berlaku. Selain daripada boleh rentas negeri dalam negeri PKPP ke negeri PKPP dengan bubble travel iaitu yang telah pun MKN ataupun sedang khas MKN putuskan. Dan data daripada CDC dan WHO akan kita dapat dalam masa terdekat untuk pastikan bahawa cadangan yang amat berhormat pada Menteri dapat dilaksanakan. Yeah, there's another question, Melissa. Actually, before Melissa comes, I just want to say 2 things on sebagai penambahan kepada apa yang saya sebutkan tadi. Pertamanya, saya akan memaklumkan perkara ini kepada Kementerian Sumber Manusia. Besok kita ada mesyuarat jawatankuasa jaminan akses vaksin. Ini adalah untuk majikan membenarkan pekerja mereka untuk pergi temu janji ataupun janji temu vaksinasi. Dan majikan tidak boleh menghalang pekerja mereka daripada pergi ke sesi vaksinasi mereka. Ya, dan keputusan nanti kita akan umumkan dari segi sama ada kita sarankan ataupun kita wajibkan majikan memberi cuti kepada pekerja tersebut untuk mendapatkan vaksin mereka. Yang kedua, ini adalah tertakluk juga kepada keputusan MKN, tetapi ini sure daripada CITF adalah ahli keluarga dibenarkan merentas negeri untuk membawa tanggungan mereka ke temu janji temu vaksinasi. Jadi kalau anak duduk di Kuala Lumpur, mak bapak dapat temu janji temu di Negeri Sembilan ataupun di Melaka dan agak uzur nak pergi ke pusat vaksinasi, kita boleh membenarkan mereka untuk pergi menghantar ibu bapa mereka untuk sesi vaksinasi. Dan ini akan kita showkan kepada MKN nanti. Last question. Good afternoon, YB. Melissa here from BFM. So earlier you mentioned the vaccination rates in Sabah, Terengganu and Kelantan and all that, which are seeing the lowest vaccination rates in the country, vaccination registration rates. Do we know how much of that is due to the inability to access people living in the interior or like rural areas? And how much is due to maybe still skepticism about the vaccine? Thank you. We had a report from the National Disaster Management Agency, NADMA, this morning at the CITF Task Force meeting about the community outreach registration program. They reported that they've only just been doing it for 1 week, so it's far too early to see any impact. So let's give them a few more weeks in order to accelerate the door-to-door registrations, in particular in the rural areas. I also was briefed just now at CITF that the state of Sabah has manual registration that they have not uploaded or synced into the MySejahtera registration. So we are in the process of integrating that data. And once that data is integrated, we might see an increase in the numbers from Sabah. Jika tak ada apa-apa, saya nak bacakan satu press release daripada saya ni, iaitu berkenaan dengan kesiapsiagaan hospital dalam negara untuk kita berhadapan apa-apa juga risiko penularan COVID-19.
Sehingga 5 April terdapat 63 buah hospital yang dikhususkan untuk rawatan pesakit COVID termasuk 3 hospital universiti. 7 hospital merupakan hospital yang dipanggil full COVID iaitu dia tak menerima pesakit-pesakit lain lah. Mereka hanya menerima pesakit COVID-19 manakala 56 hospital yang lain adalah hospital hybrid. Maknanya dia boleh terima kes COVID dan juga bukan COVID. Daripada jumlah katil keseluruhan khusus untuk COVID-19 ialah sebanyak 6,775 yang disediakan dan setakat ini kadar penggunaan 37%. Untuk katil ICU di hospital COVID-19 seluruh negara adalah 1,146 katil bagi pesakit COVID-19 dan bukan COVID-19 dengan kadar penggunaan 58%. Dan daripada jumlah itu sebanyak 543 katil ICU telah dikhususkan untuk merawat pesakit COVID-19 dan penggunaannya setakat ini kadar penggunaan adalah 38%. Saya ingin maklumkan 7 hospital yang full COVID iaitu Hospital Sungai Buloh, Hospital Encik Besar Hajah Kalsum Keluang Johor, Hospital Tampin Negeri Sembilan, Hospital Kuala Batas Pulau Pinang, Hospital Kuala Terengganu di Terengganu, Hospital Tumpat di Kelantan dan Hospital Kuala Kerai yang lama di Kelantan. Inilah 7 buah hospital full COVID-19 yang kita sediakan dan kesiapsiagaan untuk kita berhadapan dengan apa-apa juga gelombang ataupun kes-kes penularan dapat kita sediakan melalui hospital yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Kita kaedahkan. Okay, last few questions. Ada one more, China Press. Hi, YB Kari. Hello. This is Zizan from China Press. I just want to know, in terms of percentage, how many of the population have been vaccinated so far? And are we still on track to achieve the target of having 80% of the population vaccinated? We are certainly on target. So if you look at the target is 26 million. So I've given the numbers just now. Divide it by 26 million and you'll get the number of people who's been vaccinated. But we are still on target. And the reason I say this is because we haven't received the full bulk of our delivery. And I've made this very, very clear from the start of the program, from the start of announcing our procurement of vaccines, that it will be coming throughout this year. Yeah, it will be coming throughout this year. I think there is this perception that our vaccination rate is slow, but our vaccination rate is based on the delivery schedule given to us by the manufacturers. And as I said earlier, quite a lot of the vaccines will start coming in July. That's when we see a significant increase in the numbers of doses that are going to be delivered from Pfizer as well as from the other vaccine manufacturers. So as far as we are concerned at the moment, we are still on target to finish phase 1 by this month, to start phase 2 by this month, which is as per the plan. Okay, thank you. Terima kasih. Terima kasih semua.